Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali dalam pengajaran online untuk beam deflection. Kita masih lagi dalam tajuk kaedah Macaulay bagi mengira pesongan atau cerun pada rasuk. Sila lihat di nota PDF kita contoh 5.6. Contoh 5.6 adalah pada muka surat 177 muka surat 177. Determine deflection at 5 meter from the left support and rotation or slot at A for the beam shown in figure 5.14a using Macaulay methods. Given elastic modulus is equal to 5 exponent 6 Newton over millimeter squared, and moment of inertia is 9 exponent 6 millimeter exponent 4. Jadi bagi tujuan untuk menulis persamaan moment daripada satu hujung, kita perlu kira tindak balas dahulu. Jadi ini rasuk kita. Jadi kalau kebiasaannya kita akan ambil daripada hujung sebelah kiri. Jadi bila kita ambil hujung sebelah kiri, moment yang daya yang menghasilkan moment ikut jam dikira sebagai bending moment positif. Sementara daya yang menyebabkan moment lawan jam dikira sebagai bending moment negatif. Jadi daripada hujung sebelah kiri, itu daripada hujung A, bahagian yang paling jauh ialah di bahagian FB. Jadi kita perlu menulis persamaan moment di sini. Kita tulis bersama moment di situ ya. Jadi bagi tujuan untuk menulis persamaan moment, maka kita perlu cari RA. Jadi saya kira dahulu untuk tindak balas di A ya. Sekarang kita ada rasuk (10 km/meter) moment luar. Kemudian kita ada beban. Seterusnya point load 5 kN. Beban terakhir kita 2 km/meter. Ini ditanda sebagai A, di sini C, ini adalah D, E, seterusnya F di point load dan G. Jarak-jaraknya bagi setiap kedudukan tu diberikan oleh soalan, iaitu 2 meter, 2 meter. Jadi kita akan pilih bahagian FG daripada hujung A daripada hujung sebelah kiri. Jadi kita perlu mengira tindak balas di A. Jadi untuk mengira tindak balas di A, take a moment about G equal to 0. Clockwise moment in this equation is considered as 0. So kita ambil moment di G. RA memberikan moment ikut jam, jadi positif lah. Jarak RA, jarak normal A ke G ialah 10. Kemudian moment luar dalam arah ikut jam dari plus. 2 km bertindak di tengah-tengah ke bawah
Jadi refer digi akan memberikan lawan charm. Jadi dia minus. Jarak dia merentang 2 meter. Jarak dia ke tempat kita ambil moment yang ini. Jadi ini ialah separuh 1 ya. Jadi ini ialah 5. Kemudian kita ada 5 kN. Jika kita mengambil moment digi, moment daya 5 kN akan memberikan moment lawan jam ya, jadi minus. Jarak dia ke G, jarak normal dia 2. Jadi dah tak ada lagi, samanya kosong. Jadi kalau kita kira tu, kita sepatutnya dapat RA bernilai 2 saja. Jadi kita dapat nilai positif. Maksudnya tindakan daya sebenar RA sama dengan arah kita assume semasa memulakan pengiraan, iaitu ke atas. Jadi kita dah siapkan pengiraan untuk tindak balas ya. Saya save ni. Sekarang kita dah ada nilai RA. Jadi kita perlu menulis persamaan M ya, daripada satu hujung. Kita ambil daripada hujung A, iaitu daripada hujung sebelah kiri. Jadi daripada hujung A, bahagian rasuk yang paling jauh ialah bahagian FG. Jadi kita tulis persamaan moment di situ ya. Kita tulis persamaan M di bahagian FG ya. Jadi keratan yang saya buat tu, daripada kedudukan A, jarak dia ke sini ialah X. Situ ialah X. Jadi kalau kita perhatikan beban terakhir kita 2 kN hanya berhenti daripada D, berhenti di E ya. Tidak sampai ke di keratan yang kita ingin tulis persamaan M ya, persamaan bending moment. Jadi kita perlu extend ya, kita perlu panjangkan beban tu ke kedudukan moment yang ingin ditulis. Jadi sekarang saya lukis semula bahagian rasuk tu sehingga ke kedudukan M. Ini keratan kita ya. Sekarang kita ada di A, kita ada di A ni, beban 2 bertindak ke atas, inilah A. Dan kita ada moment luar, uh, 10 kN per meter, 10 kN meter. Jadi beban terakhir di sini sekarang kita perlu extend ya, maknanya kita sambung dia sehingga ke keratan. Jadi nilai dia kita pakai nilai sama. Ini ialah kedudukan C, ini ialah kedudukan D. Kita ingin menulis sama M di sini. Selain daripada itu,
kita ada beban 5 ya. Ini beban 5. Ini kedudukan E ya, di sini. Jadi bila kita dah tambah tu, saya padam supaya saya tulis elok sikit di sini. Kita ada beban 5 di situ. Dan inilah beban terakhir 2 kN per meter panjang ya. Jadi bahagian yang kita tambah tu kita kena jadikan rasuk ni equivalent ya. Maknanya kita tambah di sebelah bawah, bertindak ke atas, beban terakhir yang sama. Jadi nilai beban tu masih lagi 2 kN meter, tapi dia bertindak ke atas. Daripada situ kita boleh lukis, kita boleh tulis ya persamaan bending moment ya. Jarak-jarak ni, ini adalah 2, ini juga 2, ini 2. Daripada E ke beban terakhir tu kedudukannya ialah F. Ini ialah F, juga 2 meter. Jadi daripada A ke sini adalah X. Jadi bolehlah kita tulis bersama M sekarang. Jadi untuk merekaskan pengiraan, kita terus tulis persamaan lekuk anjal, elastic curve equation, iaitu EI D2Y dx2 sama dengan M. Jadi sekarang bolehlah kita tulis bersama M. Sama M kita dia ambil daripada hujung sebelah kiri. Maknanya momen ikut jam akan memberikan tanda positif, momen lawan jam akan memberikan tanda negatif. Jadi 2 akan memberikan ikut jam positif, jarak ke sini tempat kita ambil momen ialah X. Kemudian beban 10 kN bertindak mengikut arah ikut jam, itu dikira sebagai positif. Jadi dia akan jadi positif 10. Dan bagi momen luar, kita tandakan kedudukan dia berada secara X tolak 2 ya, ganda kosong. Ini ialah untuk jarak ni. X tolak 2 jarak tu ya. Kemudian beban terakhir di sebelah atas. Sekarang daripada D sampai ke kedudukan momen. Jadi beban bertindak di tengah-tengah ya. Jadi jarak dia akan bertindak ke bawah dahulu. Bawah akan memberikan lawan jam ya. Jadi bila lawan jam, nilai beban adalah dikira, nilai momen adalah dikira sebagai negatif. 2 nilai beban terakhir, jarak dia daripada sini saya buat warna merah ya. Sini ke sini itu ialah X tolak 4. X tolak 4 ya. Jadi jarak dia merentang X minus 4. Dia bertindak di tengah-tengah. Jadi jarak ke tempat kita tulis momen, yang ini akan jadi X minus 4 divided by 2. Jadi kita ada X tolak kedua. Jarak dia bertindak ke tempat kita ambil momen. Kemudian kita ada beban 5, beban point load bertindak ke bawah. Jadi ke bawah adalah lawan jam minus
Tu ya. Saya kira yang beban terakhir dulu supaya sekuen dia sama dengan dalam nota PDF. Saya padam ni dulu. Saya ambil beban terakhir sebelah bawah yang ini dahulu. Itu ya. Itu dahulu. Dia bertindak ke atas, beban terakhir itu akan memberikan momen ikut jam. Jadi plus. Nilai beban ialah 2. Jarak ni ke sini ialah X tolak 6. Jadi X minus 6 jarak tu. 2, 2, 2 jadi 6. Dia bertindak di tengah-tengah ke atas. Jadi jarak dia bertindak ke atas tu ke sini akan jadi X tolak 6 bagi 2. Tidak di tengah ya. Jadi momen akan jadi time X minus 6 divided by 2. Last sekali, beban 5 kN point load bertindak ke bawah adalah dianggap sebagai memberikan putaran awan jam. Jadi itu ialah minus. Nilai beban ialah 5 ya. Jarak dia ke tempat kita ambil momen di sini. Jarak ni adalah X tolak 8. Ini 2, 2, 2, 2. Jadi X minus 8. Jadi kita dah tulis persamaan M ya. Dan persamaan tu kita boleh jadikan dia dalam bentuk yang lebih ringkas tanpa membuka bracket ya. Jadi kita ada 2x di sini plus 10x tolak 2 ganda kosong. Ini menjadi x minus 4 exponent 2. Yang ini jadi x minus 6 exponent 2. Dan last sekali minus ya. Minus M tu ya. Beban bertindak ke bawah ya, jadi lawan jam tu. Minus M X minus 8. Itu keseluruhannya persamaan M kita ya. Jadi daripada situ kita bolehlah buat integration ya, 2 kali ya. Integration yang pertama akan menghasilkan persamaan ceruk EI dy dx. Persamaan yang kedua akan menghasilkan persamaan pesungan. Jadi bila kita buat integration yang pertama, dia akan jadi EI dy dx. Dan bila kita buat integration sekali lagi untuk EI dy dx, kita akan dapat persamaan pesungan. Macam tu ya. Jadi sekarang kita dah ada persamaan M daripada satu hujung. Kita sekarang bolehlah buat integration ya. Jadi integration yang pertama kita akan dapat persamaan EI dy dx. Integration yang kedua akan menghasilkan persamaan EI y. Jadi saya padam ni dulu.
Jadi saya sekarang buat integration yang pertama. Bila saya buat integration yang pertama, saya akan dapat persamaan EI divided X atau persamaan cerung. Jadi buat integration 2x, kita akan dapat 2x exponent 2 divide 2 plus saudara boleh refer nota di muka surat 178. Kemudian integration sebutan yang kedua 10x 10x tolak 2 eksponen kosong, kita akan dapat 10x tolak 2 eksponen 1 divide 1. Kemudian sebutan yang ketiga x tolak 4 eksponen 2, kalau kita buat integration kita akan dapat x tolak 4 eksponen 3 divide by 3. Kemudian x tolak 6 eksponen 2 pula. Bila kita buat integration, kita dapat daripada eksponen 2 jadi eksponen 3 divide by 3. Last sekali kita ada 5x tolak 8, bila di integrate 2 divide by 2, dan kita buat integration tanpa limits, jadi dia akan ada satu constant C1. Jadi kita seterusnya daripada situ kita boleh buat integration yang kedua sekali lagi, bila kita integrate buat integration EI dy dx, kita akan dapat EIY 2x kuasa 2 divide by 2. Kalau kita buat integration, kita akan dapat x exponen 3 divide by 3 kita punya 2 boleh hilang seterusnya sebutan kedua 10x tolak 2 ganda 1 tu exponen 1, jadi 10x x minus 2 exponen 2 divide by 2. Sebutan yang ketiga akan jadi x minus 4 exponen 4 divide by 3 times 4, jadi dari 12. Seterusnya sebutan yang keempat x tolak 6 exponen 3 akan jadi exponen 4 divide by 3 times 4, jadi 12. Kemudian sebutan seterusnya x minus 8 akan jadi exponen 3 over 2 times 3, 6. C1 kalau kita buat integration, kita akan dapat kita akan dapat C1x. Dan sekali lagi, sebabkan kita tak ada limits untuk buat integration ni, kita akan dapat satu lagi constant. Jadi kita dah ada dua persamaan satu persamaan cerun EI dy dx, satu lagi persamaan pesongan Daripada situ, untuk mendapat persamaan pesongan dan cerun yang penuh, kita perlu tahu nilai constant nilai C1 dan C2. Jadi untuk mengetahui nilai C1 dan C2, kita gunakan apa yang dipanggil keadaan sepadan ataupun boundary condition, iaitu maklumat yang kita dapat sama ada dalam bentuk pesongan ataupun cerun. Jadi kita ada rasuk terletak mudah saja. Jadi kalau kita lukis lenturan atau pesongan rasuk, kita akan dapat bentuk seperti ini Jadi ini adalah kedudukan A, ini adalah kedudukan B. Di A kita punya X, kita ukur daripada A itu X. Kita tahu disebabkan oleh
Jadi ini saya ada kejap dulu. Ini boundary condition ya. Keadaan sempadan. Saya di A, X kita ialah bernilai kosong, dan disebabkan A ialah support, maka tidak ada deflection kat situ, atau dengan kata lain Y adalah kosong. Jadi bila kita gantikan X sama dengan kosong dan Y sama dengan kosong dalam persamaan pesongan, persamaan atas tu ya, EI, Y kita kosong, X kita kosong ya. Jadi kosong kita ganti ya. Plus 10 kosong tolak 2 tolak kosong 12 plus kosong minus 6 for 12 5 kosong tolak 8 ganti 3 per 6 plus C1 X bernilai kosong plus C2. Jadi kita akan dapati nilai ni bila time kosong dapat kosong ya. Dan kosong ganti 3 ini ialah kosong. Ini kosong tolak 2, nilai dalam bracket ni adalah negatif. Bila dia negatif, kita anggap ni ialah kosong. Jadi hasilnya akan dapat kosong. Sekali lagi, kosong minus 4 di sini adalah nilai negatif di dalam bracket. Jadi kita anggap dia kosong. Jadi hasilnya di sini ialah kosong. Ni dapat nilai negatif, kita anggap sama dengan kosong. Begitu juga di sini, nilai dalam bracket ialah minus 8, minus 8, kita anggap dia kosong. Jadi 5 times kosong, kita dapat ni juga kosong. Ini C1 times kosong juga dapat kosong. Jadi akhirnya, kita punya keadaan seperti ini ya. Plus C2. Jadi kita akan dapati C2 kita bernilai kosong. Keadaan sepadan yang kedua iaitu di sini ya. Di B. Bila di B diukur daripada A, X telah menjadi 10 ya. Dan nilai pesongan di B disebabkan ada penyokong, tidak ada pergerakan turun ke bawah akibat halangan daripada sokong, maka pesongan di B ialah kosong. Jadi sekali lagi kita gantikan nilai X sama dengan kosong dalam persamaan pesongan, persamaan EIY, dan X sama dengan 10 kali ini. Sila lihat muka surat 179 ya. Muka surat 179. Jadi kalau saya ganti, sekarang saya ganti ya. Jadi EIY adalah kosong. Kali ini X bernilai 10. Jadi 10 exponent 3 divide 3 plus 10 minus 2 exponent 2 situ, dan minus 10 tolak 4
exponent 4 by 12 plus 10 tolak 6 exponent 4 12 dan 5 10 tolak 8 ganda 3 6 plus C1 X sekarang bernilai 10 plus C2 telah kita tahu nilai dia ialah kosong. Ini ialah C2. Jadi daripada situ kita boleh kira C1 ya. Kita boleh kira C1. Jadi kalau kita kira C1 kita dapati bernilai minus 56. Ini kita dapat kosong ya. Jadi sekarang kita dah ada nilai constant, iaitu C2 adalah kosong, C1 ialah minus 56. Jadi sekarang kita dah ada persamaan penuh pesongan dan cerun. Apabila nilai constant iaitu C1 dan C2 telah pun kita perolehi atau dapati ya, bolehlah kita tulis dalam persamaan pesongan ataupun persamaan cerun tu ya. Jadi persamaan cerun kita yang ini ya. Ini ialah persamaan cerun. Yang ini ialah persamaan pesongan ya, ataupun deflection. Jadi kalau saya sekarang bolehlah tulis dua persamaan tu. Semula ya, dengan mengambil kira nilai nilai C1 dan C2 yang telah saya dapati. Jadi persamaan cerun saya EI dy dx ini tinggal x 2 saja ya, 2/2 tu boleh hilang, plus 10 tolak x over 4 exponent 3/3 plus x minus 6/3 minus x minus 8 exponent 2 divided by 2 plus C1. C1 ialah minus 56. Itu ialah persamaan cerun ataupun slope equation. Kemudian bagi persamaan deflection pula, EIY x over 3 plus 10 bagi 2 ialah jadi 5. Kemudian x over minus 4/12 exponent 4 di sini ya, plus exponent 4 divided by 12 minus 5/6. Kemudian C1 ialah minus 56 X. C2 ialah bernilai kosong. Jadi tak payah ditulis lah, plus kosong. Jadi saya dah dapat dua persamaan tu.
Kita sekarang dah ada dua persamaan. Persamaan untuk mencari cerun atau slope. Satu lagi persamaan untuk mencari pesongan. Apabila nilai constant C1 dan C2 telah pun diketahui. Jadi kalau kita tengok soalan tu kembali ya, kita perlu mengira pesongan pada kedudukan 5 meter daripada sokong kiri ya. Maknanya dari A, sokong kiri kita ialah A X jadi 5 meter ya. Dan yang kedua, kita nak kira cerun pada A. Jadi cerun pada A, di A ialah X ialah kosong. Jadi saya kira dulu deflection pesongan di 5 meter dari A. Jadi X ialah 5. Jadi kita masukkan nilai X sama dengan 5 dalam persamaan pesongan. Jadi sekarang kita nak cari, saya panggil dia Y5 ya. Jadi Y untuk 5 meter, Y5, X kita 5, ganti saja dalam persamaan tu ya. 5 minus 2 dapat 3 ya, kuasa 2, minus 5 minus 4 dapat 1 ya, 12. Kemudian 5 minus 6 dapat nilai negatif ya. Bila negatif kita ambil itu sebagai kosong. Kosong kali 4 bahagi 12. Kemudian 5 tolak 8 juga minus. Jadi kita ambil dia sebagai kosong. Tolak 56, X kita 5. Jadi kita dapati nilai AI untuk kedudukan 5 meter daripada A. Kalau kita kira semua ni, sepatutnya kita dapat minus 193.4 ya. Kemudian kita perlu tahu unit. Jadi kalau kita tengok sekarang, kita ambil salah satu sebutan ni yang ganda dia paling besar ya, sama ada yang ini atau yang ini ya. Jadi saya ambil salah satu ya. Katakan saya ambil yang ini. Saya tukar, saya ambil yang ini lebih mudah untuk dipahami. Jadi sebutan ni datangnya daripada sini ya. Datangnya dari situ. Itu ialah datang daripada sini, sini dan sini. Ini ialah pengiraan beban terakhir. Itu ialah datang daripada beban terakhir. Jadi berbalik kepada ni. Jadi kita sekarang ada beban dan jarak. Beban kita kilonewton per meter. Itu nilai beban. Jarak kita X tolak 4 tu ialah jarak. Jadi jarak kita pakai ialah meter. Jadi meter ganda 4. Ini kita ada 4. Jadi produk dia ialah kilonewton meter ganda 3. Jadi unit kita sebenarnya di sini ialah kilonewton meter eksponen 3. Jadi nilai I kita lihat soalan, I kita ialah dalam milimeter ya.
E kita juga dalam unit daya Newton, unit panjang milimeter. Jadi kita kena convert unit kilonewton meter exponent 3 tu kepada unit Newton dengan milimeter. Jadi kilonewton meter exponent 3 ialah 1000 Newton. Kemudian meter pula ialah 1000 milimeter kali 3. Ini ialah sama dengan 1 eksponen 12 Newton milimeter eksponen 3. Jadi EIY kita minus 193.4 eksponen 12 unit sekarang Newton milimeter eksponen 3. Jadi kita gantikan sekarang nilai E. E kita daripada soalan 5 eksponen 6. I diberi juga oleh soalan 9 eksponen 6. Jadi bila dikira kita dapat minus 4.3. Unit panjang kita ialah milimeter. Bila kita dapat minus, ini maknanya pesongan kita ke bawah. Kalau positif, pesongan ke atas. Jadi kita dah dapat kira pesongan di 5 meter dari A. Yang kedua kita nak cari ialah slope atau rotation pada A. Pada A, nilai X ialah kosong. Jadi sekarang di A, X sama dengan kosong. Kita sekarang nak cari dy dx. Ini ialah slope atau cerun atau rotation. A sama juga berapa. Jadi dalam kes ni kita sekarang nak cari cerun, maka kita gunakan persamaan ni. Inilah persamaan cerun kita. Itu persamaan cerun Jadi saya kecilkan sikit supaya kita boleh dapat persamaan tu Itu. Jadi sekarang ER dy dx di kedudukan A. Yang pertama sekali kita ada X kuasa 2, kosong kuasa 2 plus 10. Kalau kita ganti X sama juga kosong, kita dapat nilai dalam bracket tu kosong. Kita dapat nilai dalam bracket tu negatif, jadi kita ambil dia sebagai kosong. Kemudian seterusnya X minus 4 ganti ke X sama kosong, kita dapat nilai negatif juga, jadi kita anggap dia kosong. Seterusnya X minus 6 eksponen 3. Sekali lagi nilai dalam bracket ialah negatif bila kita ganti X sama kosong. Jadi kita gantikan tu sebagai kosong. Kemudian 5, sekali lagi X minus 8 menghasilkan negatif dalam bracket. Jadi kita anggap dia kosong. Minus 50. Jadi bila kita kira, kita dapat EI d2y dx di kedudukan A sama dengan minus 56. Kalau tadi unit kita kilonewton meter eksponen 2,
exponent 3 ya. Jadi ini akan jadi unit di sini kilonewton, Newton meter ganda 2 saja. Jadi sama dengan minus 10 kalau ganda 2 ialah ganda 9 saja. Newton milimeter exponent 2. Jadi sekarang bolehlah kita kira cerun di A ataupun theta A minus 56 exponent 9 nilai E 5 times 10 ganda 6 nilai I 9 10 I ialah ganda 6 juga 6. Jadi kalau kita kira kita dapat minus 1.24 exponent 3 ya. Jadi rotation unit dia ialah radian. Jadi kita dapat nilai negatif ni. Kalau masih ingat, itu ialah putaran ikut jam ya. Maknanya kedudukan asal dia rasuk mengufuk satu tu, ini A ya. Rasuk melentur macam tu. Kalau kita lukis tangent di sini, ini ialah theta A ataupun dy dx pada A. Jadi itu ialah putaran ikut jam. Jadi kalau kita lukis bentuk lenturan, dia ialah seperti ini ya. Jadi di sini A, theta A ialah minus. Minus maknanya putaran ikut jam. Jadi kita dah menjawab semua soalan pesongan dan putaran. Jadi saya stop di sini. Terima kasih kerana bersama saya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.